warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azamuddin Muhsin bin Azmi, dan saya akan buat pembincangan tentang kursus tentang pembangunan Bandar Kelang yang merupakan projek akhir bagi kursus Citra Pembangunan Mapan dalam Islam. Okey, jadi kita teruskan. Jadi ini adalah wawasan bagi pembangunan saya, wawasan 2020, iaitu saya ingin bentuk persekitaran yang mematuhi syariah dalam usaha untuk kita mendapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita tahu, salah satu ciri utama dalam pembangunan yang mapan, pembangunan yang lestari adalah menjaga hubungan baik dengan penciptanya. Dari segala aspek sekalipun, itu adalah satu perkara yang paling utama lah untuk menjaga dan menjaga hubungan kita dengan pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya wawasan saya adalah untuk menyediakan ruang kerja serta memudahkan kemudahan sosial yang lengkap serta sistematik. Kemudian pentadbiran yang jelas serta memudahkan rakyat, dan akhir sekali adalah untuk membentuk struktur ekonomi yang kompetitif dalam masa yang sama mematuhi syariah. Kita teruskan. Jadi seperti yang kita tahu, untuk sebuah pembangunan yang mapan atau lestari, kita perlu merangkumi ketiga aspek ni, iaitu yang pertama dari segi ekonomi, kemudian sosial serta alam sekitar. Okay, jadi untuk aspek yang pertama iaitu ekonomi, saya akan menekankan perkara ini. Perkara yang pertama, saya akan memastikan berlaku penguatkuasaan undang-undang, di mana kami akan uh, membantras segala aktiviti ekonomi yang melibatkan ekonomi yang menindas rakyat. Sebagai contoh, Ahlong yang mengamalkan riba, serta seperti tahu sebarang penipuan yang berlaku dalam ekonomi dalam komuniti kita. Itulah perkara-perkara yang saya ingin, perkara yang kita perlu bantras lah dalam sebuah pembangunan, uh, untuk memastikan pembangunan kita adalah pembangunan yang lestari serta mapan. Okay, seterusnya adalah memperkasakan institusi Baitul dan Zakat. Seperti kita tahu, institusi ini banyak membantu rakyat, khususnya Baitul serta Zakat, serta kita boleh masukkan sekali wakaf. Institusi wakaf pun banyak membantu, di mana kita institusi ini akan membantu masyarakat yang memerlukan lah. Seperti yang tahu, ada pemuda-pemuda, para pelajar yang tidak mampu menyambung pengajian, di situ akan dibantu oleh zakat serta Baitul Mal, insyaAllah. Dan banyak lagi, bukan hanya pelajar, segala peringkat dari segala peringkat masyarakat akan dibantu, insyaAllah. Okay, jadi kita teruskan. Seterusnya adalah menggalakkan masyarakat untuk menderma. Seperti kita tahu, ini adalah perkara asas untuk kita membentuk ekonomi yang membantu rakyat. Tapi kita tak cara untuk kita menggalakkan rakyat adalah kita memudahkan mereka untuk menderma. Bagaimana contohnya kita menyediakan tabung di mana saja. Okey, dan seterusnya kita menyediakan tempat untuk menderma barang-barang keperluan. Bukan, sebab kita tahu sedekah bukan saja menderma, bukan saja dari segi duit, juga kelengkapan harian seperti pakaian, makanan juga diperlukan oleh masyarakat. Okay, jadi kita boleh sediakan tempat untuk mereka menderma. Sebagai contoh, ada tung derma yang mengutip pakaian-pakaian terpakai dan untuk dermakan kepada orang yang memerlukan. Okay, seterusnya adalah dari segi sosial. Okay, ini adalah perkara yang paling utama yang saya ingin tekankan, iaitu masjid center. Seperti yang kita tahu, Bandar Kelang sudah pun mengamalkan perkara ini, namun sayangnya ia tidak dapat dilaksanakan dengan lancar kerana kita tahu kepesatan Bandar Kelang bagaimana. Ia terlampau pesat di sekeliling, terutama di kawasan Masjid Besar Kelang tersebut. Jadi apa yang saya ingin lakukan ataupun penambahbaikan adalah saya ingin menyusun semula untuk membentuk semula Bandar Kelang ini sebagai bandar yang terancang, di mana kita akan membuat berdasarkan fasa lah, kita buat
seluruh bandar, kita buat sikit-sikit dulu. Jadi untuk membentuk bandar yang lebih terancang dan tersusun, supaya memudahkanlah masyarakat untuk uh, memastikan uh, memastikan yang konsep masjid center ni dapat dimanfaatkan sebaiknya. Seperti kita tahu, masjid center ni maksudnya pelbagai aktiviti kita lakukan di sini, khususnya aktiviti sosial. Contohnya uh, antara program-program yang melibatkan masyarakat, serta juga aktiviti ekonomi kita boleh lakukan di masjid, di sekitar masjid. Jadi uh, segala urusan itu kita boleh fokuskan di satu tempat di mana kita semua berkumpul. Okay, seterusnya adalah institusi pendidikan. Okay, jadi kita tahu ini adalah salah satu perkara asas yang diperlukan oleh penduduk ataupun rakyat masyarakat. Okay, jadi kita perlu sediakanlah keperluan ini untuk para pemuda khususnya di bandar ini untuk menuntut ilmu. Jadi kita teruskan, iaitu seterusnya adalah dari aspek sosial juga, iaitu menyediakan bangunan fasiliti asas khususnya seperti mahkamah, hospital dan juga pejabat daerah. Okay, jadi ini antara 3 bangunan fasiliti asas yang kita perlukan lah untuk memenuhi keperluan masyarakat. Macam hospital, kita nak jaga kesihatan orang, memastikan kesejahteraan masyarakat, kesihatan mereka. Mahkamah yang akan menjaga perundangan, yang akan menjaga yang mereka menguatkan undang-undang, okay, dan juga pejabat daerah di mana kita merupakan pusat pentadbiran kita di situ. Okay, seterusnya adalah dari segi aspek alam sekitar. Kita akan cuba jadikan Bandar Kelang ni sebagai bandar yang mesra alam dan banyak menggunakan tenaga boleh pakai semula, renewable energy, dan ingin dikhususkan kepada tenaga solar, di mana kita boleh cuba membina satu pusat jana kuasa yang menggunakan teknologi solar saja dan tidak menggunakan penghasilan tenaga daripada empangan atau yang lain. Okay, jadi kita dapat menjimatkan lagi sumber tenaga, sumber bumi supaya ia tidak susah masa. Seterusnya adalah pembersihan berkala. Ini kita lakukan dalam berbagai peringkat. Yang pertama dari aspek peringkat kerajaan negeri, kita juga akan menyediakan pembersihan berjadual di mana kita akan mengumpah pekerja-pekerja untuk membersihkan kawasan, dan juga kita boleh lakukan dari segi di mana rakyat sendiri akan melakukan gotong royong secara berkala. Dan itu adalah plan saya untuk pembangunan Bandar Kelang. Okey, jadi itu saja. Sekian, terima kasih.